Hari ini, mari kita belajar firman Tuhan dengan kubah bertajuk Paskah ialah kebenaran yang bersaksi tentang darah Kristus. Kristus An Sang Hong dilahirkan di bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Dari pandangan rohani, apa yang akan berlaku jika Kristus, penyelamat kita, tidak datang ke bumi ini pada zaman ini sekitar 2000 tahun dahulu? Manusia tidak akan mempunyai harapan untuk keselamatan, atau harapan untuk pengampunan dosa, atau apa-apa harapan untuk kerajaan syurga. Paskah, tentara Kristus yang berharga, sangat penting bagi kita. Jika darah Kristus tidak wujud di dunia ini, dan jika Tuhan tidak mengenakan kita dengan rahmat-Nya melalui darahnya, kita tidak akan menjangka dan mengharapkan keselamatan, pengampunan dosa, atau apa-apa keinginan untuk berkat rohani. Itulah sebabnya darah Kristus yang berharga diperlukan dalam dunia rohani kita dan itu dianggap mulia. Mari kita pastikan ini melalui Efesus bab 1. Efesus bab 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh apa kami peroleh penebusan, darahnya kita peroleh penebusan, iaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dapatkah penebusan diberikan tanpa darahnya? Tidak. Keselamatan tidak dapat dibeli, walaupun dengan berbilion ringgit di bumi ini. Dapatkah kita ditebus jika kita mempunyai banyak pengetahuan, kebijaksanaan, dan kemahiran saintifik di bumi ini? Bagaimanakah dengan pengampunan dosa? Tidak dapat. Darah Kristus yang menjadikan semua berkat ini mungkin. Mari kita lihat buku 1 Petrus bab 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahawa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa? Darah yang mahal, iaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Alkitab jelas menunjukkan dan menerangkan bahawa darah Kristus yang berharga menjadikan semua berkat ini mungkin. Berkat ini tidak dimungkinkan oleh apa-apa perkara materialistik atau apa-apa kuasa rohani. Mari kita lihat buku Wahyu bab 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah menepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Tuhan Bapa-Nya. Dalam ayat ini, kita dapat memahami bahawa kita dapat menjadi imamat diraja di kerajaan syurga. Namun, dari mana sumber kuasa yang membolehkan kita menjadi imam di syurga? Oleh darahnya. Alkitab menerangkan bahawa kita dibebaskan daripada dosa kita dan malah diletakkan dalam kedudukan yang begitu baik oleh darah Tuhan. Jadi, kita perlu mempertimbangkan semula bahawa Kristus sangat berharga sehingga Dia tidak dapat dibandingkan dengan berbilion ringgit. Kita dapat pastikan bahawa kita tidak dapat mencapai apa-apa tanpa darahnya. Tanpa darahnya, tempat yang kita harapkan untuk masuk, dan hari kita memasuki tempat itu tidak akan datang. Alkitab jelas memberi kesaksian kepada kita bahawa semua berkat ini mungkin kerana darah Kristus yang berharga dan mulia. Mari kita lihat buku Roma bab 5 ayat 9. Lebih-lebih, kerana kita sekarang telah apa? Dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Di sini juga,
Apa yang telah kita dibenarkan? Kita telah dibenarkan oleh darah Kristus. Maksudnya, tanpa darah Kristus yang berharga, kita tidak dapat memperoleh keselamatan, penebusan, atau pengampunan dosa di dunia rohani. Tanpa darahnya yang berharga, kita tidak dapat menjadi imamat diraja syurgawi ataupun mempunyai apa-apa harapan, dan semua pelita harapan kita benar-benar padam. Alkitab berterusan menerangkan bahawa semua pekerjaan Tuhan yang penuh rahmat mengenai syurga adalah mungkin kerana darah Kristus yang berharga. Mari kita lihat buku Kolose bab 1 ayat 20. Dan oleh dialah yang mempertamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di syurga, sesudah ia mengatakan pentamaian oleh darah salib Kristus. Alkitab menerangkan bahawa pertamaian kepada segala sesuatu tidak akan dapat dicapai tanpa darah Kristus yang berharga. Dalam sejarah Perjanjian Lama, apabila persembahan seperti kambing, lembu jantan dan lembu betina digunakan untuk korban, kita dapat melihat bahawa Tuhan telah berterusan mengajar kita bahawa semua dosa dapat diampuni hanya melalui darah. Selama 1,500 tahun dari zaman Musa hingga zaman Yesus, Tuhan mendidik kita tentang darah Kristus yang berharga, yang kita dapat menerima pengampunan dosa, dikurniakan keselamatan dan pergi ke syurga. Bukankah dia datang ke bumi ini dalam tubuh dan menumpahkan darahnya di atas salib sebagai ganti kita untuk menebus semua dosa, memberi keselamatan dan membuka pintu rahmat supaya kita dapat memasuki kerajaan syurga yang kekal? Jadi, mari kita ketahui Tuhan mengikat darah Kristus yang berharga dalam peraturan apa. Matius bab 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota keberasi Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Yesus mempersiapkan Paskah dan merayakannya. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Apabila memberikan roti pada hari Paskah, Yesus menerangkan makna roti itu kepada murid-muridnya. "Inilah tubuhku." Ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Apakah yang ada di dalam cawan? Bukankah itu air anggur Paskah? Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah bermaksud air anggur Paskah, darah siapa itu? Darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Paskah ialah kebenaran yang bersaksi tentang darah Kristus. Mengenai anggur Paskah, Yesus menerangkan, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah darahku." Jadi, melainkan kita mengambil bahagian dalam upacara Paskah, kita tidak dapat menerima janji untuk berpakaian dengan rahmat darah Kristus yang berharga. Dalam Injil Lukas, Yesus jelas menyatakan bahawa dia membuat suatu perjanjian melalui Paskah dengan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku." Mengenai darah Kristus yang berharga, banyak gereja dengan bangganya berkata, merekalah yang menerima rahmat darahnya, yang mempercayai oleh itu, mereka dapat mengambil bahagian dalam keselamatan. Walaupun kita tidak menyambut Paskah dan hari Sabat, kita dapat mengambil bahagian dalam darah Kristus hanya dengan mempercayainya. Namun, ini berjangkahan dengan apa yang Tuhan katakan.
Apabila memberikan roti dan air anggur Paskah, Yesus merujuk kepada tubuh dan darah kudusnya dengan jelas menyatakan, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalian semua, hubungan antara ibu bapa dan anak-anak dapat disahkan dengan mudah melalui ujian DNA. Padanan atau tiada padanan tidak perlu berdebat. Setitis darah dapat mengetahui sama ada seseorang itu anak sejati atau tidak. Yesus berkata bahawa air anggur Paskah menandakan darahnya. Dalam Injil Yohanes, Yesus menerangkan siapa yang mempunyai darahnya di dalam mereka dan siapa yang tidak. Buku Yohanes bab 6 ayat 53. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Hidup di dalam dirimu. Sesiapa yang tidak makan daging dan darahnya, tidak mempunyai hidup. Jadi, apa maksudnya makan daging Yesus dan minum darahnya menurut buku Matius bab 26? Pada perjamuan Paskah, bukankah Yesus berkata, inilah tubuhku dan darahku, mengenai roti dan air anggur Paskah? Sesiapa yang tidak makan roti dan air anggur Paskah ialah orang yang tidak makan daging Yesus dan minum darahnya. Kepada mereka, Tuhan menjelaskan bahawa tidak mempunyai kehidupan. Maksudnya tanpa Paskah, mereka tidak dapat menerima kehidupan kekal, keselamatan dan pengampunan dosa, walaupun mereka memiliki iman, bukan? Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai apa? Hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam siapa? Aku. Memandangkan tubuh dan darah Kristus yang berharga ada di dalam kita, aku di dalam dia. Ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Tuhan dengan jelas mendedahkan kebenaran yang pasti dalam Yohanes bab 6 supaya kita dapat dipakai dengan rahmat darah Yesus Kristus yang berharga. Oleh itu, darah Paskah ialah darah Kristus, bukan? Darah tumpah Paskah ialah darah Kristus. Terdapat banyak orang yang telah menerima darah Kristus yang berharga. Namun, masih ramai lagi manusia di bumi ini yang belum menerimanya. Seperti yang telah kita lihat dalam Efesus bab 1, Wahyu bab 1, dan 1 Petrus bab 1, dengan menerima darah Kristus yang berharga, kita mesti memahami kepada siapa yang dikurniakan semua janji ini. Pengampunan dosa, penebusan, kehidupan kekal, kerajaan syurga dan imamat. Bukankah itu hanya dikurniakan kepada orang yang berada dalam kebenaran Paskah perjanjian baru? Walaupun terdapat ramai orang di dunia, rahmat ini tidak sampai kepada semua orang. Kira-kira 2000 tahun yang lalu, sebelum Yesus naik ke syurga, dia mengisytiharkan, sesiapa yang tidak makan daging dan minum darahku tidak mempunyai hidup. Ada sebab ini, musuh ganas, iblis, tidak mahu orang di bumi ini mewarisi darah Kristus. Akibatnya, apa yang dilakukan oleh iblis, dia mengatakan majlis Nikia dan memansuhkan Paskah dengan licik. Ini berlaku pada tahun 325 Masehi. Oleh itu, semua manusia telah kehilangan cara untuk makan dan minum roti dan air anggur Paskah, iaitu kebenaran hidup. Jadi, siapa yang diramalkan untuk datang ke bumi ini lagi? Ibrani bab 9 ayat 28. Siapa yang akan datang? Alkitab meramalkan Kristus mesti menyatakan dirinya di bumi ini kali kedua untuk mencapai keselamatan kita yang lengkap. Ramalan Yeskiel bab 37 dan 34
mentindakkan bahawa pekerjaan keselamatan yang dapat diselesaikan hanya apabila Yesus menyatakan dirinya di bumi ini kali kedua. Mari kita lihat tentang ini. Buku Ibrani bab 9 ayat 27. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengkorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dia mesti datang sekali lagi. Dia datang ke bumi ini untuk kali pertama, menumpahkan darahnya yang berharga, menubuhkan kebenaran Paskah Perjanjian Baru, dan mengumpulkan anak-anaknya yang akan mewarisi darah Kristus yang berharga di bumi ini. Namun, iblis, musuh, memansuhkan Paskah pada tahun 325 Masehi. Iblis mahu orang yang mempunyai darah Kristus yang berharga lenyap dari bumi ini. Sejak itu, lebih daripada 1,600 tahun telah berlalu. Walaupun masa yang lama telah berlalu, orang yang layak untuk mengambil bahagian dalam kehidupan kekal dengan makan dan minum daging dan darah anak manusia tidak dapat ditemui di bumi ini. Yesus menekankan, barang siapa tidak makan dan minum, tidak mempunyai hidup di dalam mereka. Memandangkan Perjanjian Baru diisytiharkan, sesiapa yang tidak makan dan minum tidak dapat mempunyai kehidupan kekal. Itulah sebabnya Yesus berjanji untuk menyatakan dirinya dalam tubuh kali kedua di bumi ini untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Terdapat cara untuk mengenali Kristus dengan segera apabila dia datang untuk kali kedua. Bagaimanakah dapat kita kenali dia? Terdapat darah yang tidak dimiliki oleh manusia di dunia ini. Apakah jenis darah itu? Jenis darah Paskah. Oleh sebab huruf pertama Paskah ialah P, kita boleh menyebutnya jenis darah P. Biasanya jenis darah dibahagikan kepada 4 jenis, A, B, AB, dan O. Jenis darah Paskah boleh dipanggil jenis darah P. Tiada sesiapa yang mempunyai jenis darah ini di bumi ini. Hanya Tuhan boleh mempunyai jenis darah ini. Betul? Kira-kira 2000 tahun dahulu, darah siapa yang Tuhan katakan itu darah Paskah? Dia memanggilnya darahku. Bukan, dia memanggilnya darahku dalam buku Keluaran dan dalam buku Matius, Markus, dan Lukas juga. Apabila Tuhan menerangkan Paskah dalam buku-buku Injil ini, dia mengajak kita bahawa Paskah ditubuhkan dengan darah Tuhan, bukan dengan darah orang lain. Inilah perjanjian baru oleh darahku. Inilah bagaimana hubungan Tuhan dengan kita ditubuhkan sebagai bapa dan anak-anaknya. Mari kita lihat bapa ini. Buku 2 Korintus 6 ayat 17. Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi apa? Bapakmu. Apakah maksud aku akan menjadi bapakmu? Dia akan memberikan kehidupan kepada anak-anaknya. Jadi, anak-anaknya telah menerima apa? Tuhan memberi mereka daging dan darahnya, bukan? Tuhan tidak menjadi bapa kita, dan kita tidak menjadi anak-anak Tuhan hanya kerana Tuhan berkata, hari ini jadilah anak-anakku. Darah adalah penting antara bapa dan anaknya. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi siapa? Anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Tuhan jelas berkata di sini dalam Alkitab, kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Jadi, bukankah ini bermaksud bahawa kita mempunyai jenis darah yang sama dengan Tuhan? Kita berdua mempunyai jenis darah Paskah. Terdapat banyak gereja di bumi ini seperti pasir di tepi pantai, dan terdapat banyak orang yang mendakwa, saya kenal Tuhan dan mempercayai Tuhan. Adakah Tuhan benar berkata kepada mereka, kamu anak-anakku? Yohanes 4:6,
Tuhan pasti berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal. Apakah yang Yesus katakan mengenai orang yang tidak makan dagingnya dan minum darahnya? Mereka tidak mempunyai hidup di dalam mereka. Fakta bahawa mereka tidak mempunyai hidup bermaksud bahawa mereka bukan anak-anak Tuhan. Untuk menjadi anak-anak Tuhan, kita mesti mewarisi kehidupan kekal yang merupakan sifat Tuhan yang paling penting. Antara 66 buah buku Alkitab, betapa pentingnya perjamuan Paskah Yesus. Pelukis terkenal dan berbagai artis sepanjang zaman menggambarkan Paskah yang ditulis dalam Alkitab sebagai peristiwa yang menakjubkan. Namun, di gereja kini, mereka mengajar bahawa Paskah tidak perlu disambut seolah-olah itulah suatu peristiwa yang tidak bermakna. Dapat dilihat bukti yang jelas bahawa mereka bukan anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Aku akan menjadi bapakmu." Bukankah ini bermaksud bahawa kita dikaitkan dengan darah? Ibu bapa dan anak-anak semuanya dikaitkan dengan darah. Darah dan daging seorang bapa diturunkan kepada anak-anaknya. Inilah bagaimana mereka dapat dikaitkan dengan darah. Bukankah ini sebab siung kita di seluruh dunia menyambut Paskah yang kudus di mana sahaja mereka berada? Mengapa kita menyambut Paskah? Kerana itu perayaan Tuhan. Sudah tentu, kerana itulah suatu perayaan. Namun, yang lebih penting, itu hari yang sangat penting apabila Tuhan membenarkan anak-anaknya mewarisi daging dan darahnya. Bukankah ini sebabnya kita semua mengutuskan Paskah di seluruh dunia? Buku 2 Korintus berkata, "Aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan." Jadi, jika ada bapa, tak ada anak-anaknya, siapa lagi mesti ada? Mesti ada ibu. Untuk mengajar kita hubungan kita dengan Tuhan, ada kalanya bapa akan berkata, "Aku hanya tahu Paskah." Bapa berasa patah hati dan kecewa kerana orang di dunia tidak menyedari bahawa Paskah itu penting. Itulah sebabnya bapa berkata, dia hanya tahu Paskah. Apakah maksudnya? Siapakah yang membawa kebenaran Paskah? Aku hanya tahu Paskah. Bapa mengumumkan dan mengisytiharkan kepada seluruh dunia, "Akulah Tuhan." Namun, bagaimana dunia melayani dia? Dunia tidak mengenali dia. Dia datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak menerima dia. Apa yang berlaku pada kedatangan pertama Yesus, berulang pada kedatangannya yang kedua. Pada zaman Roh Kudus, dia bukan sahaja berkata, "Kamu akan menjadi anak-anak laki-laki dan perempuan." Tetapi siapa lagi yang dia nyatakan? Bapa jelas mendedahkan kepada kita bahawa kita ada ibu. Mari kita lihat buku Galatia bab 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah siapa? Ibu kita. Ibu surgawi membenarkan anak-anaknya mewarisi kehidupan. Tanpa ibu, tiada anak yang dapat dilahirkan. Seperti yang telah saya beritahu anda, pada abad ke-21, para saintis yang mengkaji bioteknologi telah mengkaji tentang sumber kehidupan dan mendapati bahawa kehidupan diwarisi melalui ibu. Hanya mitokondria ibu yang disalurkan kepada anak-anak. Jika itu gagal disampaikan kepada anak-anak, maka anak-anak tidak dapat bergerak, walaupun seketika, dan tidak bertenaga. Mereka tidak dapat bercakap, bertenaga untuk pergerakan walaupun otot yang kecil. Dalam arti kata lain, saintis mendapati bahawa sumber kehidupan diturunkan kepada anak-anak melalui ibu mereka. Tanpa ibu, tiada kehidupan.
Oleh itu, seperti yang Tuhan katakan dalam buku Galatia 4 ayat 26, roh kita bukan sahaja ada Tuhan Bapa, tetapi juga Tuhan Ibu. Tuhan mengajar kita bahawa tanpa Tuhan Ibu, kita tidak dapat menjadi anak-anak syurgawi atau mempunyai keluarga rohani yang sempurna. Mari kita lihat buku Roma 48 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahawa kita adalah siapa? Anak-anak Tuhan. Apakah putih yang digunakan oleh roh untuk bersaksi anak-anak Tuhan? Darah Tuhan mengalir di dalam kita. Daging Tuhan ada di dalam kita. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahawa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Jika kita adalah anak, kita akan menjadi ahli waris yang akan mewarisi kerajaan syurga. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Iaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahawa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Perkara syurgawi adalah kekal, manakala perkara duniawi adalah sementara, akan kekal selama-lamanya. Untuk memberikan kemuliaan kekal ini kepada semua manusia, Tuhan menyatakan diri di bumi ini untuk kali kedua dengan kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Jika Tuhan tidak menyatakan diri sekali lagi, apa yang akan berlaku kepada manusia? Semua manusia akan menjadi milik orang yang tidak mempunyai kehidupan, kerana mereka tidak makan dan minum daging antara anak manusia. Syukurlah, siapa yang telah datang untuk kita, Bapa datang, dan Ibu syurgawi juga, telah datang untuk menyelamatkan kita. Alkitab mencatatkan bapa yang indah apabila Bapa dan Ibu memanggil kita, anak-anak mereka. Ini tertulis dalam buku Wahyu bab 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, apa yang mereka katakan? Marilah, kita sedang menyaksikan bapa dan ibu memanggil semua anak-anak di seluruh dunia. Marilah kepada aku. Marilah dan warisilah daging dan darahku melalui kasih dan berkat-Ku. Dengan cara ini, Tuhan ingin memanggil kita supaya kita dapat naik ke kerajaan syurga yang kekal dan memerintah selama-lamanya. Marilah kita ingat kehendak Tuhan dan mengukir secara mendalam di hati kita sekali lagi maksud tajuk khotbah. Paskah ialah kebenaran yang bersaksi tentang darah Kristus. Kita mungkin hanya berfikir bahawa Paskah adalah perayaan yang membenarkan kita untuk melarikan diri daripada bencana, memantangkan kita anak-anak Tuhan yang mempunyai daging dan darahnya, malaikat pemusnah akan melepasi kita. Namun, kita perlu ingat bahawa Bapa dan Ibu syurgawi telah datang ke bumi ini hanya untuk menyelamatkan kita walaupun tiada sesiapa yang menyambut mereka. Mari kita fikirkan rahmat kudus mereka sekali lagi dan berikan lebih banyak kesyukuran, penghormatan dan kemuliaan kepada mereka. Marilah kita menginjil ajaran Bapa dan Ibu kepada semua manusia di dunia hingga ke hujung bumi. Marilah kita semua menjadi ahli-ahli keluarga Sion yang mengambil bahagian dalam pekerjaan menyelamatkan dunia. Dengan ini saya ingin tamatkan khotbah hari ini. Sekian, terima kasih.